Hello, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai ke yang malam ni? Alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang setia menanti kan. Saya dikabarkan tadi ramai sebenarnya yang nak join kita malam ni. Sebab malam ni merupakan antara malam yang penting dan menyeronokkan untuk anda semua, khususnya kepada para atomian di luar sana yang selama ni ternanti-nantikan produk knowledge, terutamanya produk yang kita panggil sebagai Himohim. Okey, malam ini saya sebenarnya tidak berkesorangan. Sebelum tu saya nak tunggu dulu kita punya viewer masuk kan. Ada yang belum ready lagi. Jadi malam ni sebenarnya saya nak berkongsi dengan anda semua dalam program ataupun talk show kita, iaitu di close group Dr. Tengku ni, yang kita namakan sebagai Dear Doctor. Yang mana Dear Doctor ni kan kita ibaratkan seperti ingin bertanyalah kepada doktor tu, apakah suplemen ataupun produk-produk yang sesuai untuk kita amalkan. Bila kita dah jadi ahli Atomi ni kan, ada pelbagai produk makanan kesihatan dalam mall Atomi tu, so kita nak tahulah yang mana sebenarnya terbaik untuk diri kita. Dan malam ini saya telah memilih produk Himohim, sebab saya mendapat terlalu ramai pertanyaan, kekeliruan berkenaan dengan produk Himohim ni, siapa yang boleh ambil dan sebagainya kan. Baik, sebelum saya menjemput Dr. Arham kita pada malam ini, ingin saya memperjelaskan sedikitlah Himohim ni, apakah sebenarnya Himohim ni dan dari manakah ia berasal. Okey. Himohim ni merupakan makanan herbal, okey. Himohim tu adalah singkatan, himo tu sendiri membawa maksud hemoglobin, yang mana oksigen dari paru-paru oksigen dari paru-paru membawa ke seluruh badan kita dan mengeluarkan oksigen untuk membakar nutrien bagi menyediakan tenaga untuk fungsi metabolisme dalam tubuh badan. Okey, kalau you all tengok H tu, him tu kan, H tu adalah hemostasis, iaitu untuk pembentukan darah. I stands for immune, iaitu sistem imun tubuh. M pula ialah modulasi, iaitu mengawal. Jadi Himohim itu sendiri adalah menunjukkan kita satu ayat yang lengkap untuk sistem badan kita. Jadi pada malam ini, untuk tidak membuang masa, saya rasa saya secara sukacitanya saya ingin menjemput Dr. Arham kita, iaitu seorang doktor perubatan yang mempunyai Medispa, yang mempunyai klinik perubatan sendiri, untuk berkongsi dengan kita manfaat ataupun kebaikan Himohim ni dan siapa yang sebenarnya boleh mengamalkan Himohim ni. Alhamdulillah, saya menjemput sekarang Dr. Arham Zakaria kita. Dipersilakan Doktor. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Nurul Huda atas penjelasan dengan pendahuluan yang tersebutlah mengenai Himohim. Okey. Doktor, apa khabar malam ni? Alhamdulillah, sihat. Puan Nurul Huda dah makan Himohim dah? Dah makan. Makan ni tadi. Okey. Malam ni kita nak berkongsilah dengan para atomian kita kan dalam close group DTA ni. Sebab kita tengok doktor, mereka sebenarnya ada yang mula membeli Himohim dan ada masih lagi ramai di kalangan kita ni masih ragu-ragu doktor. Mereka nak mengamalkan Himohim ni, adakah sesuai badan, ibu menyusu dan sebagainya kan doktor. Jadi pada malam ini saya rasa eloklah kita berkongsi dengan mereka supaya selepas ini mudah untuk mereka memilih atau bertanya kepada diri mereka, adakah mereka orang yang sesuai untuk mengamalkan Himohim. Mungkin doktor boleh mulakan perbincangan kita pada malam ini, doktor, silakan. Okey, so far kita start daripada permulaan lah. Himohim ni actually start daripada tahun 2009 lah, oleh pakar-pakar dalam bahagian perubatan lah. Mereka mulakan dengan daripada 3 jenis akar kayu lah. 3 jenis akar kayu ni dihasilkan sendiri di Korea juga. Mereka growkan sendiri dekat farm mereka sendiri dekat 3 tempat. Nanti saya akan tunjukkan 3 jenis tempat yang mereka hasilkan tu. Dan juga jurnal-jurnal ni telah berlangsung selama 7 tahun. 7 tahun ya, dia cuba buat research ni untuk dapat hasilkan produk yang berkualiti. Dan initially, bila saya baca balik, research balik, difahamkan pada permulaannya Himohim ni dijual dengan harga yang mahal berbanding sekarang. Sebelum ni dijual dalam satu sachet tu, tak silap saya, dalam satu kotak tu dekat beribu. Tetapi lepas government Korea kata
kenapa produk ni mahal, walaupun disebabkan produk ni berkualiti, mereka cuba turunkan harga ni. Dan apa pun ada dalam satu paket Hemohim tu ada 3 jenis sahaja ingredient. Tiga jenis akar kayu lah, Angelica, Cnidium dan juga Peonia. Baik doktor, saya difahamkan bila kita makan Hemohim ni dia akan rasa sangat bertenaga doktor. Saya dah 4 bulan mengamalkan Hemohim ni dan saya rasa amat banyak perubahan dekat diri saya. Terutamanya doktor kalau kita orang perempuan ni, kalau kita datang bulan kan doktor, mesti akan ada rasa sengguguk dan sebagainya kan. Setakat inilah untuk saya rasa macam tu, dan ada juga doktor di kalangan ahli-ahli autoimun kita tu yang ada penyakit endometriosis. Okey, dan dia menceritakan pengalaman kepada saya bahawa setelah mengamalkan Hemohim ni sangat banyak perubahan dan dia dah tak rasa sakit lagi doktor. Jadi mesti ada rahsia di sebalik bahan-bahan Hemohim tu yang amat sesuai untuk orang perempuan. Untuk orang perempuan Betul. Kita dia ada satu nanti saya akan tunjukkan satu slide ni yang menunjukkan mengapa Hemohim sangat berguna untuk perempuan-perempuan lah. Usually yang ada menstrual pain lah ataupun dysmenorrhea dalam bahasa medical term ni juga. Dan juga bagus untuk orang-orang wanita yang sedang menopause ataupun yang sudah menopause. InsyaAllah. Boleh kita start kita punya slide sekarang ke macam mana? Okey, boleh sebab doktor nak explain bahan kan. Okey, boleh. Okey, sebelum pada kita kalau ada soalan, dan saya pun dah lihat banyak sangat soalan tu tadi. Jadi saya akan pilih mana-mana soalan dan juga komen yang paling menarik dan kreatif untuk saya bincangkan malam ini. Dan saya nak bagi 10 hadiah misteri. Hadiah tu saya akan hubungi selepas talk show ni. Saya sekarang ni sedang memerhati sebab ada beberapa orang admin yang sedang memantau soalan-soalan daripada tuan-puan. Okey doktor, teruskan. Okey. Hemohim lah. Okey, ini saya tunjukkanlah 3 jenis akar ataupun 3 jenis traditional medication, traditional herbs yang dihasilkan oleh orang Korea sendiri. Yang mereka ini dihasilkan secara organik dan juga dikumpulkan dalam satu makmal untuk menghasilkan Hemohim. Angelica gigas, Cnidium officinale dengan Peonia japonica lah. Ini semua bahan-bahan herbal semua ni telah dihasilkan, telah digunakan telah lama daripada negara Jepun, China juga Korea juga. Okey, kita tengok Angelica radix. Ini bentuk Angelica radix lah. Untuk akar kayu, dia ada bunga-bunga dia juga. Okey. So dalam slide ni kita ambil mostly daripada clinical journal lah. Means clinical journal ni bukannya hanya kepada testimoni. Clinical ni benda yang researcher, doktor-doktor telah mengkaji dan juga membuat analisa dan investigation tertentu untuk tahu apa khasiat-khasiat tertentu akar-akar kayu ni. Kita bermula dengan Angelica radix lah. Angelica radix ni digunakan pada mulanya untuk heartburn sahaja oleh warga-warga China daripada dulu. And also dia juga untuk flatulence. Flatulence ni maksud angin-angin dalam badan, kekurangan appetite, anorexia, kencing waktu malam, arthritis, stroke, dementia, dan macam-macam lagi lah. Dan juga benda ni dia highlightkan juga kepada wanita-wanita yang mengalami masalah menstrual period. Okay, and also bila kata apa, and also dia ada juga untuk menghasilkan improve sex drive lah, means untuk libido lah, untuk rumah tangga. Okay. And also apart from that, dia juga digunakan untuk nerve pain. Nerve pain ni seperti analgesia untuk tahan sakit lah. Joint pain, rheumatism seperti rheumatoid arthritis, arthritis biasa dan sebagainya. Skin disorder pun ada juga seperti eczema, psoriasis, SLE, vitiligo dan lain-lain. And also, okay. Dan juga tapi kalau saya baca dalam certain journal ni, kena berhati-hati untuk orang-orang yang pregnant. Dalam pregnant sebab dia boleh menyebabkan ada uterine contraction, takut boleh jadi keguguran. And also breastfeeding dia tak ada mention sebab dia tak ada test kepada ibu yang mengandung lah. Tapi so far apa yang difahamkan, ada beberapa ibu yang menyusukan anak tak ada apa masalah yang serius lah, ataupun tak ada masalah langsung. So ini yang untuk jurnal pertama saya yang saya tunjukkan dalam ncbi.nlm.
Okay, jurnal ni sangat famous lah. Mana-mana jurnal medical, mereka perlu melalui FDA US dan juga beberapa badan-badan kata pharmaceutical untuk publish jurnal. Kalau ada masalah ataupun fakta-fakta yang tak betul, mereka tak boleh publish jurnal ni. So untuk jurnal ni, dia ada mengatakan untuk anti-atherosclerosis effect. Anti-atherosclerosis effect ni ialah efek yang boleh menyebabkan salur darah tu tersumbat. Dia boleh disebabkan sama ada daripada kolesterol, diabetik dan sebagainya. So dia punya possible mechanism dia terangkan secara detail di situ. Okay. Okay, so far soalan ni. Okay, tak apa doktor, teruskan. Okay, and also dikatakan vasodilatation and improving microcirculation effect. Jadi vasodilatation ni bermaksud dia membesarkan salur darah itu dan improvekan peredaran darah. Ini sangat bagus untuk warga-warga yang mempunyai darah tinggi. And also dia boleh improvekan dia punya circulation darah ke badan-badan organ-organ yang lain. Sorry, yang anti-atherosclerotic effect itu ialah untuk prevent daripada kena stroke, kena heart attack. Apa maksud stroke dan heart attack ni? Stroke ni pun ada dua, sama ada stroke berdarah ataupun stroke disebabkan atherosclerosis. Stroke atherosclerosis ni stroke yang bukan berdarah lah, stroke tersumbat. So maksudnya dia anti untuk stroke yang tersumbat, bukan stroke yang berdarah lah. And also dia boleh prevent kepada thromboembolism lah, kepada jantung juga. Baik. Dan juga and also dia pun ada juga anti-platelet aggregation. So yang paling penting juga anti-inflammatory effect. Banyak-banyak penyakit kita dalam sekarang ni ada disebabkan inflammation. Inflammation ialah di radang. Macam mana kita nak tahu radang tu? Apa-apa penyakit yang ada itis kat belakang seperti arthritis, also cellulitis, apa lagi tonsillitis. Semua itis ni ialah disebabkan radang, inflammation. Kalau tengok dia punya mekanisme dia sangat detail lah. Kalau tengok kat sebelah ni. Ini pun dia punya dia punya composition chemical dia. Okay. Doktor, mungkin kita boleh pause. Tak ada soalan ni saya nampak macam rare juga. Tapi dia dah sekejap. Dah ke bawah soalan dia sekejap, saya cari balik. Maknanya doktor, orang yang ada sakit jantung boleh ambil Himohim lah. Untuk sakit jantung, untuk jantung seperti heart attack ialah disebabkan tersumbat, ialah disebabkan atherosclerosis, boleh sangat ambil. Doktor teruskanlah dengan slide doktor. Okay. And also anti-oxidative effect. Anti-oxidative effect ni saya rasa semua tahu kot. Ni adalah untuk kecantikan, anti-penuaan. Penuaan ni disebabkan oleh radikal-radikal yang pergi dekat kita punya badan lah. And also dia boleh ada anti-oxidative yang boleh akan menyebabkan kita punya kulit kekal berseri, kekal muda dan sebagainya lah. Itu yang betul doktor? Itu yang penting tu. Maksudnya tak semestinya Himohim ini perlu digunakan untuk orang-orang yang bermasalah, berpenyakit, tetapi digunakan untuk orang-orang yang untuk kecantikan dan untuk prevent daripada masalah-masalah tertentu. Alright. So ini pun daripada jurnal lah, jurnal NCBR juga untuk normalize ovarian hormone level dan anti-osteoporosis. Ini penting juga untuk wanita-wanita jugalah. Nanti saya boleh bagi link-link ni after kita punya live. Okey doktor, kalau kita nak tengok soalan dekat Facebook ni memang ada pelbagai jenis penyakit kan. Jadi kita pun boleh dikatakan doktor 99% daripada penyakit di luar sana boleh konsum Himohim. Tapi ada juga small percentage yang kita tak boleh konsum Himohim. Betul tak doktor? Betul. Nanti saya akan go through juga certain condition yang kita tak boleh, tidak digalakkan menggunakan Himohim. Antaranya doktor? Kalau saya tengok, saya baca sebelum ni adalah untuk pesakit yang mempunyai masalah pendarahan. Masalah pendarahan ni adalah seperti hemofilia ataupun mempunyai platelet yang rendah dalam darah. Selalu platelet yang rendah dalam darah ni disebabkan ialah hati yang telah rosak. Tapi itu yang saya ketekankan, kalau kita nak juga untuk mengambil Himohim, kita cuba buat blood test dulu. Kalau blood test okey, kita boleh siapa pun boleh ambil lah. Tapi kena hati-hati. Okey doktor, ada soalan dekat sini, dia kata dia sedang ambil ubat doktor juga. Jadi dalam masa yang sama dia ambil Himohim. Jadi bila
yang sesuai antara gap untuk dimakan ubat doktor tu dengan Himohim tu? Okey, dia depends on jenis penyakit tu juga. Kalau jenis penyakit tu kata apa sangat kronik ataupun kritikal, perlu mendapatkan konsult doktor lah. Lebih kata apa lebih dekat lah ataupun lebih rapi lah. So kita boleh mungkin lah kita boleh cuba rendahkan ubat doktor, kita cuba increasekan, tambahkan ubat hemohim ni. Kita boleh main-main kat situ dengan syarat tak ada apa-apa side effect, tak ada apa-apa kemudaratan insya-Allah. Tapi kita tak boleh nak buang terus ubat-ubat hospital semua tu. Tapi kita boleh cuba perlahan-lahan. Kalau nampak Baik. perubahan dah on hemohim, boleh cuba on hemohim saja. Kalau tak ada apa-apa perubahan, kita kata apa, boleh cuba ni lah, stable apa, bagi balancekan hemohim dengan ubat hospital. Okay, doktor, ini soalan yang sangat banyak saya terima. Bila mereka dah makan Himohim tu, memang mereka seronok doktor, tapi ada healing crisis. Kan, ada yang nak jerawat dulu, ada yang rasa lemah dulu badan doktor. Mungkin doktor boleh ulas sikit berkenaan dengan healing crisis ni bila makan Himohim. Okey, setengah orang pada mulanya bila konsum hemohim usually pada minggu yang pertama, badan mereka mungkin akan perlu adjust untuk dengan hemohim. Ataupun certain orang, let's say kalau ada masalah allergic dengan yang 3 akar kayu daripada hemohim ni, mungkin boleh ada katakan allergic reaction lah. Tapi allergic reaction ni untuk akar kayu ni sangatlah rare. Usually kalau allergic reaction ni adalah disebabkan ubat-ubatan jugalah, ataupun makanan, seafood, cuaca, peluh dan lain-lain lah. Tapi akar kayu ni sangat jarang lah kalau saya baca research sebelum ni. Okey. Okey doktor, sebabkan Himohim ni dia berasaskan main ingredient dia adalah ginseng kan, Angelica Reddick. Betul. Jadi itu Korean ginseng. Mereka Sorry? yang very high BP. Untuk very high BP, so kita tengok dia ada vasodilatation and improving microcirculation effect lah. Itu bermaksud untuk orang yang mengalami darah tinggi disebabkan oleh dia punya salur darah tu mengeras ataupun kecil disebabkan apa? Sama ada disebabkan kolesterol ataupun diabetik lah. So untuk akar kayu, untuk Radix Angelica ni dia ada vasodilatation effect untuk membuka salur darah tu lah. Dia mungkin boleh kata apa improvekan tekanan darah tinggi juga. Cara pengambilan doktor untuk orang yang darah tinggi? Untuk hemohim ni kita ikut dia punya cadangan yang disarankan lah, 2 sachet sekali. 2 sachet dalam 1 hari lah, sorry. Ya. Sebelum makan. Okay. Doktor, yang ada soalan ni kan daripada Puan Siti Yusni. Okey, sebab tadi doktor ada kata Himohim bila kita makan tak berapa digalakkan untuk mereka yang apa yang cair darah tu kan. Okey, tapi dia kata suami saya ada masalah jantung, ada masuk stent di salah satu injap dan mengambil ubat cair darah untuk sepanjang hayat. Bolehkah suami saya mengambil Himohim? Okey, kalau kita tengok ada satu akar dia dinamakan, kita tengok dalam akar dia Pioneer Radix lah. Kalau Pioneer Radix ni dia ada suatu fungsi untuk mencairkan darah juga. And also bila fungsi ini mencairkan darah, certain penyakit yang senang berdarah tu seperti apa hemofilia, ada masalah apa hati yang sangat teruk lah sampai tak boleh menghasilkan platelet dalam darah, mungkin kena berhati-hati. And also nak kata kita tak boleh langsung makan apa ubat cair darah dengan hemohim, tak juga, sebab kita tak ada apa-apa study lagi tentang dua interaction antara aspirin dengan hemohim ni. So walau apa-apa pun kalau boleh kita kena pantau lebih rapi lah. Kalau nak ambil juga kita boleh jumpa mana-mana doktor untuk mendapatkan nasihat lah. Baik. Yang senang jumpa Dr. Arham lah kot ya doktor? Klinik doktor kan? Kami pun ada di 4 lokasi lah. Kami ada di Putrajaya, Seremban, Pahang. Pahang ada Pekan dengan Chini. Boleh jumpa kami lah untuk mendapatkan khidmat nasihat. Kita boleh ambil darah dan kita akan tengok semua. Nak jelaskan dekat sini, kita ada 235 orang yang sedang menonton live kita ni doktor. Sebenarnya Dr. Arham dan juga tim Dr. Arham di dalam rangkaian Dr. Arham ni, mereka sedang apa doktor? Mengumpulkan doktor kata apa? Kami sedang mengumpulkan pesakit-pesakit yang mempunyai masalah kulit lah ataupun masalah autoimun. Kami fokus pada 3 jenis masalahnya dululah, seperti eczema,
psoriasis dan juga SLE. So bila kita tengok tiga jenis penyakit pesakit yang ada penyakit ni, bila ambil hemohim memang improvement dia sangat ketara lah seawal 2 minggu. Dan even ahli saudara mara saya pun ada psoriasis, mengambil hemohim, memang dia nampak kulit dia dah makin nipis and also tak gatal dah. And also ada juga kawan saya, doktor juga, Dr. Alia, and also dia ada eczema dekat badan dia. Bila ambil hemohim memang dia punya kata flare, eczema flare dia hilang serta-merta lah selepas sehari. Betul doktor, untuk eczema ni saya pun boleh berkongsikan pengalaman peribadi saya lah, sebab saya pun ada 2 orang anak yang ada eczema. Dan saya menjaga mereka daripada kecil, memang sangat-sangat kata menduga lah kan eczema ni. Jadi bila saya bagi anak saya tu konsum hemohim, sangat banyak perubahan ke atas diorang punya rasa gatal nak menggaru tu doktor Betul. Kongsi mereka di luar sana, ramai di kalangan bapa ni mempunyai anak kan. Jadi bagaimana untuk konsum hemohim paling kan? Kalau kita lihat daripada hemohim, usually kalau kita tengok dia punya disarankan digunakan after 6 tahun ke atas lah. Kalau boleh untuk budak-budak tu kita tak perlu bagi dos yang tinggi, kita boleh bagi dalam 1 sechet sehari. Dan juga jika dah 12 tahun ke atas kita mungkin boleh cuba dalam 2 sechet sehari lah, seperti yang disarankan juga. And also rasa dia mungkin kurang kena dengan tekak untuk kanak-kanak ni lah. Tapi kita boleh cuba larutkan dalam air, cuba campur dengan minuman-minuman manis. Tapi jangan cuba masukkan dalam air-air panas tu, janganlah. Kemungkinan dia punya ekstrak-ekstrak dengan nutrien dia boleh hilang. Tapi sebenarnya okey je doktor. Anak saya dah okey dah makan. Dia kena long term je lah. Memang betul-betul kena cuba paksa sikit. Betul. Okay, doktor, kita ada soalan tu dekat skrin kita sekarang tu. Dia kata, salam doktor, kalau ada patient yang Lynchian planus ambil apa tu? Lynchian planus tu apa? Lynchian planus ni ada salah satu antara penyakit kulit lah, Lynchian planus tu. Mungkin kita boleh cuba try masukkan dalam case study kita lah untuk tengok. Okay, itu yang saya bagi tahu tadi. Atomian dalam grup close group DTA ni kan yang ada penyakit yang agak orang kata kritikal ataupun rare, bolehlah pun dengan Dr. Arham, sebab Dr. Arham dan tim mereka sedang membuat satu case study lah untuk pengamal hemohim yang ada penyakit macam tu, apa kesan dia. Jadi puan-puan nak hubungi Dr. Arham pun boleh at Facebook dia, ataupun nanti kita akan bagi link lah untuk Dr. Arham berhubung dengan tuan-puan dekat luar sana. Sebab saya faham mereka yang sakit ni doktor kan, dia akan sentiasa mencari penawar. Tak kira lah harganya mahal ke murah ke, yang penting dia boleh. Jadi saya faham ramai dekat luar sana tu mengharapkan hemohim ni memberikan kesihatan yang baik kepada kita. Apabila kita dah sakit, kita kena adjust balik badan kita, apa yang hemohim ni boleh bantu untuk sistem badan kita. Betul tak doktor? Betul tu Puan Huda. So far kalau kita tengok, tak semua penyakit boleh disembuhkan melalui ubat-ubatan lah. Kalau kita tengok psoriasis walaupun dah ambil bermacam-macam ubat dah sampai satu balang pun, psoriasis tu tetap tak boleh hilang juga. Psoriasis last kali treatment ialah kita panggil biologic. Biologic ni salah injection, dia akan berikan dengan harga 5,000 sebulan, lagi mahal daripada hemohim. Apa yang kita boleh guna kepada hemohim ni, mungkin kita boleh guna ikhtiar lain instead of ubat-ubatan daripada hospital. Mungkin boleh cuba hemohim, tapi dengan syarat tidak memudaratkan lah. Okey. Mana-mana mereka di sana yang hemohim kan nak share ke dengan kami malam ni, boleh je tulis dekat ruangan komen. So saya akan bacakan kan, mana tahu rezeki nak menang 10 hadiah misteri tu kan. Saya akan announce hadiah tu selepas talk show ni. Okey doktor, kita ada soalan lagi. Disebabkan ini talk show dia doktor, jadi Dr. Arham kena jawab banyak sikit soalan malam ni. Okey, boleh. Kita ambil ni buat bonda yang sakit, mana gastrik enterot dan juga sakit lutut saraf, tapi ada pengambilan ubat harian dari hospital. Terima kasih. Macam mana? Boleh ulang sekali ke tak Puan Huda? Boleh tak? Putus-putus. Buat bonda yang sakit, darah tinggi, kencing manis, gastrik yang teruk dan juga sakit lutut iaitu saraf, tapi ada pengambilan ubat harian dari hospital. Okey. So far kalau kita tengok untuk hemohim ni,
Cuma apa yang merisaukan ialah jika ada masalah darah dan juga ibu mengandung. Kalau mempunyai penyakit-penyakit yang lain seperti yang disebutkan tu, darah tinggi, kencing manis dan sakit lutut saraf, tak ada masalah lah, insya-Allah. Kata apa, boleh menggunakannya lah. Okey, And jadi also kalau kita tengok dia punya hemohim ni boleh kena untuk darah tinggi, boleh untuk kencing manis, boleh, dan juga untuk sakit-sakit juga dia boleh menyembuhkan, insya-Allah. okey doktor, saya banyak juga dapat soalan. Okey, Doktor Tengku dah letak tu Doktor. Assalamualaikum Doktor Arham, saya Akbar. Saya nak bertanya tentang produk Himohim ni untuk anak saudara saya, hoping this would be the right supplement for her. Niece saya has a very acute allergy. Allergy dia acute sangat, banyak bahan-bahan yang dia tidak boleh consume. Even makanan yang ada garlic pun tidak boleh. She started having this problem many years ago. Initially, it was just a simple allergy problem. Example, makan kacang atau makanan seafood. Ada experience gatal-gatal dan bengkak muka semacam eczema. Macam Okey, ini antara salah satu kandidat yang bagus untuk hemohim. Sebab apa yang kalau kita tengok researchers mengatakan semua produk-produk semua akar-akar ataupun ekstrak dalam hemohim ni boleh melawan penyakit-penyakit kulit dan juga alergik seperti eczema, psoriasis dan sebagainya lah. Ini boleh cuba, ni bagus ni. Kalau boleh kami pun nak ambilkan your niece into our case study juga, insya-Allah. nanti boleh add Dr. Arham Facebook dia Boleh. ataupun nanti kita akan bagi link lah, kalau boleh Dr. Tengku letak link dekat komen tu supaya mereka dapat berhubung terus dengan Dr. Arham selepas ini. Okey doktor, satu lagi, ini pun soalan yang sangat banyak saya terima. Doktor, Himohim ni sesuai ke untuk pesakit SLE? SLE, okey. SLE pun antara pesakit yang disebabkan complementary ataupun disebabkan oleh autoimmune. Ini pun boleh juga digunakan. Dia sama je dalam klasifikasi psoriasis, SLE, rheumatoid arthritis. Dia adalah antara rheumatoid disease yang sangat bagus untuk menggunakan hemohim candidate. Maknanya Kita cuba. ambil satu sachet ke dua sachet sehari ya doktor? Kita guna 2 sachet lah, 2 sachet sehari. Kalau nak ambil lebih tu boleh, tapi kita kena pantau lebih rapi, 3 atau 4. Dia sebenarnya yang pengalaman saya doktor ya, suplemen ni bila kita makan dia kalau lebih tu tidak memudaratkan, cuma dia akan keluar balik lah melalui sistem pembuangan kita kan. Betul. Tapi kalau kita tengok dia punya ingredient dia 3.33 miligram. Tapi itulah kalau boleh maybe boleh jadi certain kata apa seperti panas, setengah orang kata panas badan, jantung rasa debar-debar, mungkin boleh jadilah. Tapi kalau kita tengok ikut dia punya disarankan tu 1 sachet 2 sachet sehari. Baik, kita ikut saranan lah doktor Ya, betul. Okay, itu ada soalan daripada Tuan Muhammad Izzah Fazli. Salam doktor, anak saya ada G6PD. Adakah boleh diberikan pemakanan Himohim ni? Sorry, sakit apa? G6PD. G6PD. Kalau G6PD kita tengok dia dah disebabkan formation darah tu ya. So far dalam research tak ada mention tentang G6PD, tapi boleh cubalah. Benda-benda, tapi dalam benda-benda yang perlu dielakkan dalam G6PD tiada dalam dalam hemohim. So dia selamatlah digunakan untuk G6PD patient. Okey. Tak apa, Tuan Muhammad Izzah, lepas ni boleh PM belakang lah. Kadang-kadang ada soalan yang Dr. Arham perlu tanya lebih lanjut lagi kan. Sebab kita nak jawab secara online ni pun agak terbatas juga. Sebab Dr. Arham pun kena tahu juga background dan sebagainya. Sebab saya pun ada saudara yang mengalami G6PD ni. Okey, lagi satu, dia doktor, Assalamualaikum. Sesuaikah pengidap thalassemia mengambil Himohim? Okey, untuk thalassemia adalah disebabkan oleh genetik yang menyebabkan hemoglobin kurang dalam darah. So apa yang hemohim ni beri kesan kepada pengguna ialah dia akan menambahkan darah lah. Kalau apa yang saya tengok sebelum ni, certain saya punya case study, saya ambil darah sebelum dan selepas hemohim, kebanyakannya hemoglobin dia increase. Untuk orang-orang untuk pesakit-pesakit yang thalassemia major, usually doktor tak akan bagi iron lah, sebab boleh memudaratkan lagi. Seperti hemohim ni boleh cuba.
Sebab thalassemia ni saya pun ada satu kes juga bila anak dia ada thalassemia dan bila dia makan hemohim tu dia buat test darah kita, memang meningkat sangat dia punya hemoglobin tu. Sampai Betul. sangat ni lah sangat banyak perubahan. So pada saya yang ada sakit thalassemia memang sangat digalakkan sebab hemohim ni dia base hemoglobin doktor. Ya. Dia punya hemoglobin. Okey, ada lagi soalan. Dia doktor, kawan saya menghidap rheumatoid arthritis. Dia baru minggu ini mula minum hemohim. Berapa lama selang waktu untuk dia makan ubat-ubatan hospital dan hemohim? Okey. Kalau macam ni, usually kita advise untuk jarakkan lah. Kita pun hemohim dengan ubat-ubatan pun kita tak ada researcher yang test dia punya reaction terhadap ubat-ubat. So saya better dijarakkan at least 2 jam lah. Betul. Baik, sebenarnya kita mendapat soalan yang tanpa henti dekat sini doktor. Maknanya sambutan hangat ni. Okay. Alhamdulillah sebab saya faham ramai dekat luar sana tu nak bagi anak sihat, diri sendiri sihat, ibu sihat. Jadi kita cuba bantu mana yang boleh dan saya ambil lagi ada soalan dekat sini. Okey, yang ini agak soalan yang ni lah untuk penyakit kritikal juga ni. Sekejap saya search dekat atas balik tadi yang ni. Sakit yang ada penyakit CKD stage 3 atau 4 yang EGFR dia below 35 to 15. Sorry doktor, saya tak tahu bahasa doktor tu, tapi mungkin Dr. Arham boleh ulas lah. Okay, kalau kita dapat tengok antara salah satu herba je lah, Paeonia radix lah. Kalau Paeonia radix ni kalau kita tengok dalam WebMD ada satu jurnal yang memang kata usually medical doctor menggunakan jugalah. Dia ada users dia tapi insufficient data lah, maksudnya dia kurang evidence. Tapi dia pernah mengatakan ada clinic damage in people with diabetes lah, diabetic nephropathy. Dia kata with the medication dengan masalah bawah pinggang ni, dia ada improvement sedikit lah. Apa yang kita perlu berhati-hati dengan CKD ataupun masalah bawah pinggang with EGFR tu maksud kadar penapisan bawah pinggang tu. Kalau kata 33%, maksudnya 33% sahaja bawah pinggang tu berfungsi. Bila kita makan hemohim ataupun ubat-ubatan lain, ubat-ubatan ataupun herba-herba tu berada dalam badan lama. Tak seperti orang yang normal kadar bawah pinggang dia. Bila makan, dia akan keluar after few hours. Tapi untuk orang yang masalah bawah pinggang, dia akan stay lagi lama dalam badan dia. Saya nak kata tak boleh langsung menggunakan hemohim ni, tidak. Tapi cuma kena berhati-hati dan menggunakan dalam dos yang rendah. Kalau macam kita disarankan gunakan 2 seceh sehari, why not kita cuba rendahkan dia dalam setengah seceh ataupun 1 seceh sehari dan kita monitor kadar bawah pinggang, penapisan bawah pinggang dia dulu. Sebelum start ambil darah, then after 2 minggu mengamalkan hemohim, ambil darah sekali lagi. Kalau dalam improve, kalau kita tengok kreatinin dalam buah pinggang tu makin improve ataupun makin teruk. Kalau makin teruk tu mungkin tidak sesuai untuk dia, kalau makin improve alhamdulillah lah. Lepas dia ambil dia kena balik doktor dia lah untuk check dia. Betul. Untuk check balik macam mana buah pinggang tu berfungsi. Okey, maknanya masih ada harapan. Cuma kita kena pantau dari semasa ke semasa lah maksudnya. Betul. Kena pantau lebih rapi. Okey, mungkin doktor nak tunjuk slide ke sebelum kita ambil soalan yang seterusnya. Tadi kita tengok baru satu saja dia punya akar dia, ada lagi 2. Betapa banyak yang benefit hemohim ni. Kita punya penerbit boleh tunjukkan balik slide-slide yang diperlukan tu. Okey. This one? Ya, okey. Tadi kita tengok untuk perempuan yang kata ada perempuan yang menopause sebab dia ada anti-osteoporosis, yang ada masalah ovarian hormone, semua dia boleh stabilizekan dan balancekan. And also dia pun ada fungsi untuk increase sexual drive lah. This one kita ambil daripada RX list, ini pun ada salah satu jurnal yang kata ataupun medical website yang sangat trusted juga. Okay. And also kita tengok this one dia semua benefit antara salah satu dia punya akar saja, Angelica gigas saja. Heartburn, arthritis, stroke ni stroke darah beku ya, bukan stroke berdarah. Insomnia, runny nose, joint pain seperti rheumatik lah ataupun arthritis, increase libido ya, tenaga batin, masalah kulit, SLE, eczema, apa lagi,
lichen planus pun boleh cuba. Menstrual period, tak terkawal ni menstrual period tu dia kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang lama. Masalah stress, anxiety pun boleh, circulation problem, insomnia. And also kalau masalah production and secretion of phlegm. Production and secretion of phlegm ni saya nak terangkan lebih lanjut, bermaksud kalau kita ambil orang-orang yang ada COPD. COPD ni chronic obstructive pulmonary disease. Orang-orang yang perokok ataupun disebabkan oleh faktor-faktor environmental lah. Dia kerja dekat kilang kayu ke, kilang arang. Dia ada masalah untuk production and secretion of phlegm. Kalau itu ada salah satu research ni mengatakan dia increasekan airway tu dan senang untuk membuang kehak ataupun untuk secrete phlegm tu daripada paru. Dan juga dementia. Dementia ni untuk orang-orang, selalunya orang-orang yang tua lah. Orang-orang yang tua dah nyanyuk, dah macam hilang ingatan, dah lupa. Dan juga anorexia. Anorexia ni untuk orang yang kurus, yang kurang selera makan semua juga. Ini adalah semua benefit dia saya rumuskan dalam untuk Angelica Reddick sahaja. Ini baru satu akar sahaja. Semua faham ya? Dia doktor ada 3 kan ni, Angelica Radix, lagi 2 tu apa ya doktor? Lagi 2 tu, kita tengok sini, lagi 2 tu Cnidium officinale dengan Paeonia japonica. Ni semua Chinese herb dengan Korean herbs lah. Okey, mungkin doktor nak ulas sikit ke yang 2 bahan utama lagi tu sebelum kita ambil soalan seterusnya? Okey, ni adalah Cnidium rhizoma lah. Cnidium rhizoma ni pun digunakan sangat sudah lama, beribu-ribu tahun dahulu, dia dalam Chinese traditional medicine lah. Selalu digunakan untuk skin condition. Okay. Dan selalu digunakan juga untuk lotion, cream dengan ointment juga. Okay. And also dia juga digunakan dalam pharmacological juga. Dia bukan digunakan untuk herbal, dalam pharmacological juga. Untuk sedatif. Sedatif ni adalah ubat tidur, anti-anemia. Anti-anemia ni masalah darah, anti-fungal, untuk smooth muscle relaxing, anti-complementary properties. And also juga dia pun sama juga seperti Angelica, ada blood circulation, inflammatory disease juga, and also analgesic untuk treat pain, inflammation dan juga menstrual disturbance. So tapi dia punya dan lain-lain, dan juga precaution dia sama juga in pregnancy sebab dia boleh causing uterine contraction. Sila elakkan daripada mengambil ni lah. Kalau boleh nak ambil lepas bersalin lah. Okey. Dia merangsang kontraksi awal untuk ibu yang mengandung. Ya, betul. Sebab dia pun ada efek certain hormon dalam badan untuk untuk bagi menses stable, kurangkan rasa sakit senggugut dan sebagainya juga. Itu saya memang akui lah doktor, sebab banyak sangat yang datang kepada saya dah tak ada dah senggugut, dia kata. Memang gone lepas makan kan? Betul. Okey doktor, satu soalan ya doktor daripada Puan Nur Azwani. Dia kata, doktor sekiranya ada kanser payudara tahap 2 dan sekarang tengah makan suplemen. Okey, suplemen lain tu apa? Kita kena tahu juga kan doktor? Betul, kita kena tahu juga. Boleh ke ambil Hemohim atau kena habiskan dulu suplemen tu? Atau boleh mohon pencerahan doktor? Okey, memang tepat soalan tu. Tepat pada masanya lah kalau kita tengok dia punya dalam Cnidium rhizoma ni, salah satu efek dia adalah anti-tumor dengan anti-metastatic. Kalau kita tengok dalam satu jurnal dia, dia buat, ada saya letak dalam ni tak? Okey. Tak ada, okey. Jadi saya tak letak dalam ni. Dia ada satu jurnal tu, dia memasukkan satu cancer cell di dalam tikus lah. Dia masukkan satu cancer cell dalam tikus, and also satu tikus tu dia biarkan saja, dan satu tikus tu dia bagi Hemohim juga. Kalau tengok compare dengan tikus yang tak mengambil Hemohim tu dengan tikus yang mengambil Hemohim, so far dia punya Hemohim tu dia punya side effect, dia punya simptom-simptom kanser tu sangat tak ada langsung ataupun sangat kurang. So berat badan dia pun tak turun juga disebabkan kanser semua. And also dia juga melambatkan proses kanser tu lah untuk daripada merebak ke organ-organ lain. Dia membunuh sel-sel kanser tu tersebut. Maknanya lagi cepat dia ambil Hemohim ni, lagi lambatlah kanser tu nak merebak kan doktor? Betul, kalau mengikutkan daripada satu study jurnal ni lah kepada ni tikus tu. Okey, saya nak share sikit ni. Ada satu testimoni daripada Tuan Johani Nadun. Dia kata
Suami saya baru, Puan Johani Nadun, suami saya baru 9 bulan kena stroke operation di bahagian kepala sebelah kanan, memori semakin merosot. Alhamdulillah baru makan 3 kotak kecil hemohim, banyak perubahan yang berlaku. Dia dah boleh ingat tari-tari penting, tangan dan kaki agak lembut, tidak mengeras. Alhamdulillah hemohim sangat membantu. Terima kasih, dia kata. Wow. Memang ajaib betul. Memang mujarab betul. Itu yang kami sebagai pegawai doktor-doktor ni memang berminat nak tahu apa yang menyebabkan boleh pulih ni. Apabila kita nak kumpul pesakit-pesakit ada masalah macam ni, kita nak buat satu case study. Boleh dikatakan doktor rejected patient lah kan. Ramai yang ambil hemohim dan alhamdulillah boleh sembuh. Itu yang kita nak tahu. Alhamdulillah. Itulah kalau macam dalam Islam pun mengatakan semua penyakit ada penawar dia sendiri. Cuma kita saja nak cari penawar tu. Betul. Okey doktor, kita asyik bercakap tentang mereka penyakit je kan. Orang sihat pun tahu juga apakah kesan hemohim ni kepada orang yang ada penyakit. Okey, ada soalan ni dia kata, dia doktor dan Puan Huda, jika tidak mempunyai sebarang penyakit, kita masih boleh amalkan hemohim kan? Dia tanya. Boleh, tak ada masalah sebab hemohim ni actually adalah preventive measure lah. Say kalau ada kanser atau apa-apa, dia boleh melawan sel-sel kanser tersebut. Kalau kita ambil dalam satu macam mana hemohim ni diasaskan, dia mengambil few of the Korean nuclear center, orang-orang pekerja yang bahagian nuklear, dia ambil certain number of pekerja tu yang bagi hemohim. Dan dia akan test balik radioaktif dalam badan orang tu, semuanya sangat kurang ataupun tak ada langsung. Maksudnya dia boleh elakkan daripada benda-benda yang luar seperti radioaktif, kanser-kanser sel semua dan sebagainya lah. And also dia juga boleh menggunakan sebagai increasing energy. Lepas tu tengok dah banyak dah warga-warga atomis menggunakan untuk bodybuilding, pergi gym, workout semua dan sebagainya. Jadi abang-abang gym ni kena hemohim ni. Hemohim, siapa yang rajin bawa hemohim pergi gym dan sebagainya, senanglah dia dapat prospek. Sebab dia nampak depan mata kan, bertenaga, nak angkat besi dan sebagainya. Okay, and also hemohim ni pula, dia kalau saya memang mengambil lah dalam 2 sesi sehari. Saya pun berkebun juga, memang berkebun tu macam farming lah, memang mencangkul semua tu. Dan after effect berkebun atau bercocok tanam tu memang sangat kurang ataupun tak ada langsung. Memang tak sakit badan semua. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okay, ada lagi dia doktor, dia cakap, Assalamualaikum, anak buah saya berusia 13 tahun dan mengalami penyakit dermatomyositis. Sitis. Adakah sesuai ambil suplemen hemohim ni? Dermatomyositis. Ini pun adalah disebabkan oleh radang ataupun allergic reaction juga. So disebabkan itis yang belakang ni disebabkan radang lah. So memang sangat disarankan lah untuk menggunakan. Dan saya juga ramai di kalangan atomians di bawah rangkaian saya doktor adalah mereka pemilik pusat Zumba. Oh, memang bertenaga betul lah Menari Zumba tu dia orang telan di satu secet, memang riuh lah studio. Alright. Banyak ni kalau kita nak layan setiap satu ni memang tak habis lah kan. Tapi seronok sebenarnya sebab ada yang bagi testimoni. Tapi lebih kepada soalan lah. Okay, mungkin sambung slide ke macam mana? Okay, yang ni pula saya tengok daripada Cnidium rhizoma lah, ni daripada jurnal, daripada NCBI. So dia roughly scavenging activities of officinale dengan kino dan yang akan promotekan antioksidan lah. Kalau tengok dia punya ada material result macam mana dia buat clinical study ni sangat detail lah. So kita memang boleh kata boleh mengamalkan hemohim ni berdasarkan fakta, bukan berdasarkan testimoni saja sebab ada fakta-fakta yang mengatakan dia berkesan. So ni pula ada analgesic effect lah. Analgesic effect ni lah ubat macam seperti efek-efek tu kurangkan rasa sakit dan sebagainya. Ni pun digunakan kepada post-operative neuropathic dengan menopausal pain lah. Tapi model ni kepada tikus lah buat masa ni. Ini semua saya summarizkan dia punya benefit untuk Cnidium officinale ni lah. Sexual performance and drive, anti-anemia, anti-fungal. Lagi satu saya pun mention untuk Cnidium ni
sebelum ni traditionally use untuk sebagai sapu. Dia selalu sapu dekat bahagian kulit dia untuk anti fungal semua. Eczema apa-apa, orang-orang dulu-dulu menggunakan herba ni untuk hilangkan. Dia sapu dekat kulit. So far memang proven jugalah. Maknanya Penicillin. hemohim tu sapu dekat kulit ke doktor? Untuk hemohim saya tak pasti, tapi untuk Cnidaria officinale ni mereka mungkin dia orang cuba apa, tumbuk ke apa, panggil apa, lesung batu, sapu kat kulit. Untuk hemohim ni saya tak pastilah pula sebab dalam ni tak ada kata boleh sapu kat kulit. Tapi boleh cubalah. Saya tengok kita punya anatomian doktor sangat kreatif tau. Ada yang bagi gambar dekat saya, hemohim tu dia masuk dalam nasi goreng. Uish. Apa lagi kan sebab ginseng kan, macam-macam. Macam ulam tu. Tapi itulah Kan? mungkin menarik juga kau cuba sapu kat kulit. Kalau macam ada fungus tu, kalau yang putih-putih fungus tu putih bulat tu, cuba sapu kat kulit tu tengok macam mana. Kita mungkin boleh buat case study juga. Betul? Sebab produk yang bagus ni kita kena cuba kan pelbagai aspek. Alright. Betul. Okey, dan saya nak ingatkan jugalah bagi ibu-ibu yang lepas bersalin kan, sama ada cesarean ataupun bersalin normal, doktor sangat digalakkan sebab dia membantu daripada cepat jahitan tu dia bercantum kembali. Betul kan? Untuk cepatkan jahitan bercantum ya. So far boleh dikatakan dia increase healing process juga. Tapi kena berhati-hati jugalah sebab takut ada pendarahan lah, sebab kita tengok tadi satu pioneer tu boleh menyebabkan pendarahan juga. Okey. Tapi kena hati-hatilah, boleh cuba dalam kuantiti yang sedikit tapi kena hati-hati juga. Okey. Sebab ada orang tanya kan lepas bersalin dia orang nak suka apa herba yang memanaskan badan kan. Dah ibu-ibu lepas bersalin ni. And also satu lagi yang menarik ni ialah increase fertility. Sebab dalam satu jurnal tu dia mengatakan increasekan kesuburan untuk orang-orang yang untuk pasangan yang tak dapat anak lagi, mungkin boleh cuba juga cara hemohim ni. So mungkin dia boleh fixkan hormon-hormon dalam badan lah untuk kesuburan juga. Betul, sebab kita pun tengok sekarang ramai pasangan yang dah lama berkahwin doktor. Jadi mungkin tuan puan boleh ikhtiar lah kan, sebab kita pun tak tahu mungkin hemohim ni penyebab untuk kita dapat zuriat kan. Betul kena ikhtiar, jangan mengalah. InsyaAllah semua benda ada dia punya penyelesaian dan penawarnya lah. Kan tadi dekat skrin mungkin penerbit kita boleh letak balik. Okey, itu dia. Suami saya buat bypass doktor, dia juga on ubat hydrocortisone steroid tambahan yang terbaru, dia HB low, gout, kencing manis, boleh tak ambil hemohim ni doktor? So dia on hydrochlorothiazide ke hydrocortisone? Saya tak pasti. Hydrocortisone. Doktor nampak tak dekat saya kena close saya punya presentation ni kejap. Okay, mana ya? Tu. Suami saya dah buat apa-apa, dia juga ada on ubat hydrocortisone. Mungkin ni hydrocorticosteroid ni. Yang terbaru ni HB low, gout, kencing manis. Okey. Yang ni memang tak ada masalah lah sebab tak ada tak ada contraindication lah untuk mengamalkan hemohim. Tapi kena hati-hati juga, HB low ni disebabkan apa? Kalau bukan disebabkan oleh macam saya kata penyakit-penyakit yang seperti menyebabkan masalah pendarahan, better avoid lah. Untuk gout sangat digalakkan. Kencing manis pula, kalau kita tengok dalam research tu juga ada mengatakan sangat bergunalah untuk orang-orang yang ada kencing manis dan ada masalah buah pinggang juga. Tapi kena mengambil dalam kuantiti yang kena berhati-hati lah. Sebab ini dalam web MD. Okey doktor, ni ada soalan yang saya rasa menarik juga. Jarang kita dengar soalan macam ni. Saya bacakan sikit doktor daripada Tuan Dilan Junaidi. Dia doktor, saya ada saudara yang tidak dapat melihat buta akibat ubat saraf matanya dipotong disebabkan oleh ada ketumbuhan dekat matanya. Doktor kata mata saudara ni tidak dapat diselamatkan dan sekarang setiap kali ketumbuhan tersebut membesar, beliau akan di-laser, dioperate untuk mengecilkan ketumbuhan itu. Begitulah seterusnya. Okey ke kalau kita syorkan amalkan hemohim ni doktor? Okey, kalau kita tengok efek untuk few of dia punya herba tu, dia melambatkan, dia bukan melambatkan, dia anti-metastatic dengan anti-cancer. InsyaAllah boleh ikhtiar cara ni untuk melambatkan proses kanser tu dan juga
Allah alam lah, mungkin boleh mematikan terus kanser sel tu. Tapi untuk saraf yang telah dipotong tu saya rasa mungkin tidak dapat diselamatkan lah. Kita pun kena be realistik juga. Tapi apa yang kita boleh buat supaya prevent daripada berlaku lebih teruk lah. Preventive measure. Pada saya kita ikhtiar dulu, kita tengok macam mana perubahan dia kan. Sebab nak menjanjikan kesembuhan tu hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Betul. Okey. Lagi doktor, tadi kita ada ulas tentang yang pasangan nakkan zuriat tu. Okey, ada soalan dia kata menarik bab untuk pasangan yang dah lama tidak ada zuriat. Macam mana nak dapat info facts ni ya doktor? Ada kenalan ahli keluarga yang ada masalah ini? Kalau kita tengok dalam few of dia punya dalam jurnal ni, this one saya ambil dalam jurnal daripada WebMD. WebMD ni adalah antara salah satu trusted medical journal lah. Dalam tu dia ada ceritakan mengenai macam mana dia regulate hormon, macam mana dia increase fertility tu semua. Secara detail dia kena baca lagi lebih lanjut lah. Okey doktor, doktor dah sebut tentang hormon tu, boleh tak doktor secara tak langsung dekat sini, sebab saya banyak juga persoalan bila kita bercakap tentang hormon ni doktor kan, bagaimana hormon ni boleh membantu banyak aspek kehidupan kita. Apakah sebenarnya hormon tu, kalau doktor boleh cerita sedikit lah kan? Okay, hormon ni ada banyak jenis. Kalau kita tengok hormon lelaki dengan hormon wanita lain. Hormon lelaki mostly kata ada androgen, testosteron. Kalau hormon perempuan ni estrogen, progesterone dan sebagainya lah. Dia banyak, setiap hormon ni berfungsi dia lain-lain. Itulah Allah telah bagikan hormon lelaki kepada lelaki, hormon perempuan kepada perempuan. Wallahualam, na'udzubillah, kalau hormon lelaki kepada dia terbalik tu jadi lain sikit lah. Itu yang kita risau sikit, was-was. Tapi hormon ni untuk badannya seperti hormon estrogen, hormon progesteron semua tu untuk untuk menses, untuk kesuburan uterus tu. Sebab itulah hormon ni sangat penting untuk wanita. Untuk lelaki pula hormon androgen ni seperti itulah, dia boleh tumbuh janggut, tumbuh misai. So jerawat pun boleh tumbuh juga disebabkan androgen dengan testosteron ni jugalah. So apa gunanya hemohim ni? Dia mengawal, dia dia stablekan hormon ni. Jadi tu dah sebabnya kalau period dia lancarkan kan. Bila nak dia cantikkan. Semua tu berkaitan dengan hormon, yang mana hormon dalam herba tu tadi dia membantu dari segi peningkatan hormon kita. Betul kan doktor? Betul kan? Betul. Alright. Ada soalan lagi, dia kata, dia doktor, untuk pesakit kanser limfoma stage 4 sesuai ke untuk amalkan hemohim? Okey, kalau kita nak tengok satu indikasi yang Atomy buat, indikasi lah untuk kanser lah. So mereka menggunakan hemohim ni untuk pesakit-pesakit kanser. So dia melawan dengan kanser sel dan dia melambatkan metastasis. Dia, tak silap saya hari tu Dr. Tengku Asmadi dia menyatakan owner dia menghadapi kanser usus, tak silap saya. And also dia ambil hemohim dan telah sembuh. Betul. Colon cancer stage 4 doktor, Pak Hanggil kita. Pak Hanggil, colon cancer stage 4. Wow. Ajaib juga tu. Hemohim ni dipasarkan sebenarnya doktor. Sebab dia sembuh, jadi dia minta mengeluarkan sebanyak, tidak saya lah, dipasarkan 50 ke 100 ribu untuk dipasarkan untuk memberikan manfaat kepada pesakit-pesakit kanser di Korea tu. Sebabnya. Tak saya ada berita mengenai hemohim ni ada ke Korea, boleh search dekat YouTube. Ada dalam KBS. Macam mana doktor? Ada satu berita dekat Korea, ada tunjuk dia orang punya pelancaran hemohim dekat Korea mengenai kanser lah. Boleh search dekat YouTube untuk tengok yang tu. Sebenarnya doktor, terlalu banyak berkenaan dengan hemohim ni di YouTube. Kita kena rajin mencari kan, dan dalam grup DTA 313 ni kita sangat beruntung sebab sangat ramai doktor-doktor perubatan yang telah pun join Atomy ni disebabkan produk yang sangat berkualiti dan dia ada medical study. Itulah kelebihan. Okey, ada lagi satu soalan ni, dia doktor, bagi yang mereka mengalami eye twitching
boleh amalkan himohim ke? Apakah yang menyebabkan keadaan ini berlaku? Ia menyukarkan pengingatan dan percakapan serta mengganggu tidur kerana kerana ia berlaku secara tiba-tiba. Pakar suggest buat suntikan botox. Adakah dengan mengamalkan himohim boleh mengatasi seperti di atas? Doktor. Okay, eye twitching eye twitching sama ada nystagmus ataupun tik ke, kita kena tahu lebih lanjut lah mengenai penyakit tu. Tapi boleh cuba dengan hemohim. Hemohim pun ada boleh menolong dalam pergerakan saraf lah. Usually macam eye twitching ni disebabkan saraf. Masalah saraf bermakna dengan himohim ni boleh membantu ikhtiar jugalah insyaAllah. InsyaAllah boleh ikhtiar. Okey, sebenarnya banyak ni soalan, bertambah lagi ni nampaknya. Kita punya viewer daripada tadi 275, 300. Okey. Daripada semalam sebenarnya dia tanya saya, kita bantu dia sikit lah. Doktor, please explain tentang masalah fallopian tube tersumbat. Okey, fallopian tube tersumbat. Fallopian tube tersumbat disebabkan selalunya anatomi lah. Fallopian tube tu kalau kita tengok, kegunaan fallopian tube tu untuk transfer ovum tu kepada uterus untuk shedding dekat uterus lah. Kalau untuk fertility, itulah di mana tempat yang kata sperm dengan ovum tu bersenyawa, fertilize. Kalau fallopian tu tersumbat, kalau kita tengok untuk hemohim ni, dia mungkin boleh kata dia ada anti-inflammatory. Kalau disebabkan inflammation, mungkin dia boleh mengurangkan dia punya narrowing tu. Tapi kalau tak silap saya, kalau usually fallopian tersumbat ni mungkin doktor saja untuk buat pembedahan kan. Betul. Itulah selalunya kalau yang tersumbat dia pembedahan doktor, tapi itulah pada saya kita boleh ikhtiar sebenarnya, kena berani. Saya pun bercakap pun mesti berasaskan fakta. Kalau tak ada jurnal ataupun fakta yang mengatakan boleh, saya tak berani nak kata mengiyakan juga, sebab tak boleh nak overclaim juga. Betul. Saya faham doktor punya, adalah dia punya standard dia kan, nak betul. Juga. Maknanya tuan-tuan puan-puan dekat luar sana tu, penjelasan kita hanyalah untuk membantu. Dari ada yang boleh, ada yang tak. Kalau 100% boleh himohim, ada penyakit yang kita kena pantau juga dengan medical doctor kan. Itu yang doktor terasa sangat was-was, tak yakin sangat bawa himohim tu, jumpa dengan doktor kita tu. Okey, apa komen dia kata boleh teruskan, maka teruskan. Itu yang lebih sebenarnya. Okey. Ada Dr. Arham nak ulas lagi ke ataupun kita macam mana? Kita dah sejam ni bersiaran. Saya habiskan yang ni lah, yang ketiga punya akal lah. Saya terangkan secara cepat sikit lah. So yang akal yang last sekali, Pioneer Radix lah. Memang dah digunakan secara menyeluruh dekat China, Korea dan Japan juga lah. Ni pun sekali lagi dia menyatakan untuk rheumatoid arthritis, SLE, hepatitis, dysmenorrhea, muscle cramping dan spasm jugalah. For more than 1,200 years ago. So apa yang bagus kat Pioneer ni, dia panggil ada total glucoside of peony ni. TGP ni, dia mempunyai 15 komponen. Ini sangat bagus ya. TGP ni, banyak study yang dia mengatakan TGP ni. Kalau boleh, semua boleh tengok jurnal-jurnal juga. Dia ada in vitro dan in vivo study jugalah. So TGP ni reported to have protective effect of cell against oxidative stress. Ni untuk antioksidan lah. Tapi apa pun biasa baca semua, dalam pregnancy dan breastfeeding dia tak ada masalah. Tapi lagi dua yang akal tu ada contraindikasi jugalah. Adverse effect dia mungkin ada rasa gastrointestinal disturbance, mungkin ada masalah sikit lah untuk setengah orang. Dan juga inilah yang saya katakan tadi, tidak boleh untuk orang yang ada masalah pendarahan lah. Baik. Hari ni tiga bahan herba yang main ingredient. Saya terangkan tiga-tiga ni lah sebab dia ada dalam ingredient hemohim. Inilah antara dia punya uses dengan effectiveness. Saya terangkan secara laju. Aging skin and also kidney damage in people with diabetes. Dia boleh kurangkan protein yang keluar melalui air kencing tu lah. And also dia ada hyperprolactinemia, arthritis, muscle cramp, hormonal disorder untuk orang PCOS. PCOS ni memang sangat sangat ramai orang kaum wanita kita ada PCOS sekarang ni. PCOS ni disebabkan hormon dia tak stabil, selalunya disebabkan hormon androgen juga. Tak silap saya lah, nanti saya kena check balik. Selalunya wanita-wanita yang berbadan besar,
hormon dia tak stabil dan menyebabkan PCOS. Itu yang period tak datang, kadang-kadang period terlampau lama. Terus psoriasis, RA, autoimmune disorder, breathing problem yang saya kata tadi, COPD, CFF, cough, gout, heart trouble, hemorrhoid, migraine, headache, nerve problem, osteoarthritis and spasm. Ini semua bukan saya yang research, bukan saya yang tulis, tapi dia dah ada clinical study. Ni dekat WebMD. Ni semua jurnal-jurnal researcher dengan medical doctor lah yang buat semua ni. Bukan saya, bukan saya overclear semua, bukan. Betul. Maknanya doktor, saya memang dapat banyak sangat yang wanita sakit PCOS ni doktor. Kita tunggu tahun-tahun disebabkan masalah PCOS ni. Jadi pada mereka di luar sana yang nak sarankan kepada kenalan ke saudara mara yang ada PCOS ni, kita bagi Himohim ni pada mereka kan. Betul. Setakat inilah saya tahu doktor, PCOS ni memang tak ada ubatan medikal kan? Usually kalau PCOS ni kita tengok sebab lah, kalau macam dia berbadan besar, menghasilkan hormon yang menyebabkan PCOS ni, kita sarankan dia kurus lah supaya PCOS itu dapat bersembuh. Yang tak silap saya, if I'm not mistaken lah, PCOS ni kita akan bagi metformin lah. Untuk sembuh tu, fully betul-betul sembuh tu, dia boleh jadi balik lah. Betul. Saya dapat ramai juga yang mengalami PCOS sebab ada juga yang tak tahu apa PCOS, tapi kalau you all search memang kesukaran untuk mendapatkan anak disebabkan hormon kita berbadan besar kan doktor? Betul. Alright. Tapi tak semestinya PCOS ni jadi kepada orang yang besar. Ada kecil pun boleh jadi juga disebabkan hormon tak stabil. Okay. Boleh dapatkan slide Dr. Arham. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Okay. Saya rasa kita ambil beberapa minit saja lagi sebab dah hampir 1 jam. Dah 1 jam dah pun kita bersiaran sebenarnya. Mana-mana yang baru masuk tu bolehlah tengok balik kita punya talk show ni, sebab kalau nak ikutkan semua persoalan dalam satu masa memanglah tak mampulah untuk saya dan Dr. Arham menjawab. Kita bantu mana yang boleh. Okey, ada CJ Halal tak? Ada Puan Nur Shelly dalam kita punya account. Ada. Ada KKM, semua ada. Okey. InsyaAllah Himohim ni kita boleh guna was-was. Okay. Kuatkan rahim. Boleh kan doktor kuatkan rahim tu? Untuk kuatkan rahim. Boleh insyaAllah dalam infertility jugalah. Okay. Yang ini doktor, total glucosides of peony. Bagus untuk antioksidan. Apa ni? TGP. Total glucoside of peony. Ini dalam satu dia punya herbal lah, dalam Peonia radix. Ini memang worldwide researcher kata memang clinically proven lah. Okay. Okay, saya tengah tengok lagi ni. Yang tadi ada kata low count sperm tu boleh ya doktor? Untuk husband yang low count sperm boleh amal tak? Ini boleh ikhtiar. So, saya tak jumpa lagi, tak jumpa clinical study atau jurnal mengenai ini, tapi boleh ikhtiar lah this one. Okay. Soalan ni panjang tapi saya ambil yang bahagian tu je. Dia kata the doctor said the husband is low count sperm, so my question is can him increase the sperm count and also produce quality sperms? Dia cakap. This one is lah, saya tak jumpa lagi journal or clinical study on this one, but we can try to ikhtiar lah untuk ini. Okay, yang ini Tuan Abdul Salim, dia kata dia doktor Himohim sesuaikan untuk pesakit slip disc L1 dan L4, 2L5. Okay, sleep disc ni dia sesuai daripada segi analgesia lah, dia akan kurangkan rasa sakit, dia akan kurangkan rasa radang kat situ lah. And also dia ada juga untuk daripada segi saraf jugalah, neuropathic pain. Alhamdulillah memang ada certain orang yang ada masalah, masalah tulang belakang, sakit belakang, also masalah saraf pun ada yang mengatakan dia lah hampir pulih ataupun boleh berjalan, bawa kereta. Itu yang saya baca sebelum ni. Kalau ambil Himohim kalau slip disc ni. Okey doktor, ada ini soalan ni kita boleh katakan tak adalah menjurus kepada Himohim sangat, tapi saya banyak juga dapat soalan ni bila kita ada spa ni kan doktor, macam-macam kan masalah orang datang. So dia kata kenapa ya doktor bila kita sedang period atau haid orang perempuan ni, bila nak makan apa-apa suplemen ke macam tak digalakkan. Dia kata period tu waktu kita untuk rest. Boleh tak doktor explain sikit bab tu? Maksudnya perempuan tidak digalakkan makan suplemen?
ramai yang bagi tahu saya, okey, masa period ni tak boleh makan apa-apa supplement sebab dia tak berkesan sebab kita tengah period. Mungkin doktor boleh explain ada ke clinical studies berkenaan dengan tu? So far tak ada masalah nak makan suplemen ni bila masa ke apa semua, semua boleh, tak ada masalah. Kan? Lagi satu, suplemen ni sangat memerlukan after menopause. After menopause memang kita sangat perlukan. Sebab hormon yang untuk apa, untuk tulang kita tu dah tak ada dan lain-lain lah. Okey. So puan-puan dekat luar sana kan, selama ni yang selalu tanya saya, puan betul ke masa haid tak boleh makan suplemen dan sebagainya? Jawapannya boleh. Tak ada masalah kan. Kadang-kadang Dr. Arham, kita banyak dengar mitos sebenarnya kan doktor kan? Yang ni tak Betul, boleh. betul, itulah. Itu yang Itu kalau menafikan. kalau boleh kita kena kata apa, berdasarkan fakta, berdasarkan clinical study semua. Uh, Okey, bagaimana pula dengan radang prostat untuk lelaki yang berusia? Ni soalan oh, lelaki ni. radang prostat boleh sebab dia ada inflammation juga. Dia dalam efek hemohin dia adalah anti-inflammatory effect lah. Dia sama actually kalau kita nak tengok dalam perubatan ni ada setengah benda lah. Dia panggil steroid untuk anti-inflammatory effect, anti-allergy effect. Sebenarnya kalau kita tengok steroid ni pun mereka research berdasarkan herbal-herbal tradisional jugalah. Saya nak katakan bahawa herbal-herbal ni pun mempunyai kata apa, efek yang sama dengan ubat-ubatan daripada bahagian perubatan lah. Dia ada anti-inflammatory, anti-allergy, antihistamine effect dan sebagainya. Okey, maknanya boleh dikatakan hemohim ni itu saya kata tadi tu 99% memang boleh ambil lah. Cuma 1% tu kita kena tengok masalah yang betul-betul kena rujuk doktor perubatan juga sebab kita tak nak bila kita overclaim nanti kan. Betul. Nanti Patutnya kita tak nak memudaratkan lagi lah. kita nak membantu sebenarnya him ni. Okey, okeylah doktor, mungkin kita boleh ambil 2-3 soalan terakhir kan? Ataupun doktor ada slide lagi ke nak explain? Okay, kita tengok dia yang ni ada few testimonial lah. Kita tengok dia ada mata atraktif. Boleh tengok, boleh search kat YouTube sendiri lah. Dia pun testimonial dia. Tapi ni testimonial lah, bukan clinical study. Tapi ada lah. And also research article ni memang daripada Korean Research Institute sendiri. Memang banyak. Mereka nak buat hemohim ni pun mengambil masa dalam lebih 7 tahun, 9 tahun. And also references tak saya ambil ke semuanya daripada medical journal lah, WebMD. Kalau saya rasa doktor-doktor semua memang familiar lah dengan website-website ni semua. So okay, disclaimer jugalah. So apa-apa pun dalam information yang saya bagi ni semua adalah based on clinical study lah, clinical journal. So apa-apa pun kita boleh cuba, kita boleh ikhtiar, tapi kalau boleh kita cuba elakkan benda-benda yang boleh memudaratkan lah. Kalau benda-benda yang meragukan, jumpa doktor, mendapatkan khidmat nasihat, ambil darah sebelum dan selepas. Dan also kita tengok kalau betul-betul tak sesuai dengan seseorang tu, kita boleh stop ataupun kita boleh continue lah kalau sesuai. So apa-apa keraguan, kita boleh kita boleh contact bahagian Atomy sendiri. And also apa yang saya difahamkan, Atomy ni adalah money back guarantee. Kalau rasa hemohim ni tak berkesan ataupun memudaratkan ke, boleh contact Atomy Center, kata nak tukar, nak refund balik. Saya beli satu set 350, okey saya tak berkesan, refund balik. Okey, itulah kalau boleh yang saya pegang ni kan. Okey, satu kotak kecil hemohim dekat sini. Kalau mana-mana yang belum jadi ahli tu kan, mungkin tertanya-tanya hemohim ni macam mana dan sebagainya. Sebab kita ramai juga doktor ya, setiap hari DTA approvekan lebih kurang 1,000 ahli baru yang masuk ke dalam grup ni. Jadi mungkin mereka pun lihat kita punya live talk show ni. Jadi hemohim ni dia macam ni. Okey, satu kotak ni berharga 390, yang mana di dalam kotak ini ada 10 kotak kecil ni. Okey, kalau tuan puan beli nanti ada 10 kotak kecil ni yang mengandungi 60 sachet. Okey, saya buka satu ni, kita nak tunjuk. Yang mengandungi paket-paket macam ni, sachet yang mana hanya koyakkan sahaja dan terus sedut. Sangat mudah dan rasa dia seperti ala-ala ginseng, tetapi dia tidaklah rasa susah nak makan. Bagi orang yang pertama kali mungkin akan ambil masa sedikit dan sediakan air suam dekat tepi tu lah. Tapi orang yang dah biasa tu insyaAllah memang laju je telan. Okey, yang ini berharga RM390. Macam mana nak dapatkan ni? Untuk ahli baru kena jadi member dulu. Masuk ahli adalah percuma, okey?
Untuk ahli baru boleh tekan link yang kita ada bagi tadi tu. Okay, tekan link tu. Nanti nanti admin kami akan contact bagaimana proses seterusnya. Okay, boleh beli 4 kotak juga yang berharga 1490. Betul ya doktor? Kalau saya tak silap. 1490 saya pun tak pasti. kena tengok balik. Apa dia punya harga? Sekejap saya Tapi masuk. satu kotak kecil ni RM350. 390 untuk satu kotak yang tu. Okay, sekejap saya ni ya. Okay, 1420, maafkan saya, untuk 4 kotak. Jadi bagi mereka yang betul-betul nak konsum Himohim ni secara konsisten dan berterusan, memang kita suggestkan ambil 4 kotak sekaligus, terutama mereka yang mengalami penyakit-penyakit kritikal. Sebab apa Dr. Arham mungkin boleh ulas sikit selepas ni. Kalau kita ambil satu kotak tu mungkin belum kesan sebab penyakit kita dah lama, betul tak doktor? Kita kena ambil secara konsisten, barulah kita nampak kesan yang bagus kepada diri kita. So ambil 4 kotak tu, 1420, pelaburan yang sangat-sangat menguntungkan. Sebab kita bila kita dah sakit, bil hospital kita lebih mahal lagi daripada ubat-ubat yang kita, suplemen yang kita nak beli ni. Siapa sakit dia tahulah berapa kos perubatan di hospital selama ni untuk kanser dan sebagainya. Okay, mungkin Dr. Arham boleh buat kesimpulan sikit lah berkenaan dengan topik Himohim kita pada malam ini. Silakan doktor. Okey, Hemohim ni bagi saya adalah satu suplemen yang sangat berkualiti ataupun panggil value for money lah. So kalau kita tengok ada certain few medical condition yang kita tak dapat sembuhkan ataupun sangat tidak berkesan sangat lah mengenai kalau kita tengok tidak berkesan dengan ubat-ubatan daripada KKM, ubat-ubatan semua. Setengah orang mengambil Hemohim dan berkesan. Kita boleh cuba sini ikhtiar lah. Setengah orang badan dia lain-lain. And also setengah orang maybe dia punya kesesuaian dengan Hemohim ni sangat bagus. And also mungkin dengan ubat-ubatan bahagian KKM tak bagus. Kita boleh cuba, boleh ikhtiar. Sebab apa-apa pun kita ada penawar. Kanser pun ada penawar. Ni semua adalah janji-janji dalam Al-Quran lah. Tiada penyakit yang tiada penawar. Okay, sekejap ya. Saya minta penerbit kita kalau bolehlah kita ke dalam mall kita dan tunjukkan bagaimana mereka nak purchase Himohim. Sebab ramai ahli baru sebenarnya dalam ni. Boleh ke penerbit kita? Saya explainkan sementara tu. Alright. Okay, sekarang ni kalau tuan-puan nampak ya dekat skrin live talk show dia doktor kita ni adalah merupakan account ataupun bagaimana untuk kita purchase Himohim ni. Okay, apabila ahli baru dapat ID dan juga password nanti, masukkan ID masing-masing ke dalam kotak ID tu seperti di dalam skrin kita sekarang ni. Okay, contoh kita pinjamlah satu account ahli kita ni. Bila kita dah masuk, kita klik kepada shopping mall. Okay, shopping mall, dekat situ nanti dia akan paparkan banyaklah produk-produk Atomy yang lain. Untuk malam ini kita discuss tentang kebaikan Himohim. Jadi tuan-puan boleh klik lah sama ada untuk 4 kotak ataupun 1 kotak. Okay, bila kita klik add to cart yang warna biru kecil tu, contohnya malam ni nak beli 4 kotak kan lepas dengar penerangan daripada Dr. Arham ni. So klik kat situ, kita just add to cart. Macam kita shopping biasa. Okay, kita add to cart, kita tekan sekejap saya tak nampak skrin kecil sangat. Dekat situ ada semua ya penerangan berkenaan dengan Himohim, bahan dia, CJ halal dan sebagainya, bagaimana nak consume. Okey, bolehlah kita jalan-jalan dekat mall Atomy tu. Okey, sampai bawah tu ada CJ halal dia, kemudian boleh terus add to cart order dan pembayaran melalui online banking, credit card semua boleh. Dan produk akan sampai ke rumah kita dalam masa 4 ke 5 hari kalau tidak ada apa-apa halangan. Sebab ada setengah tempat dia agak lewat sedikit lah sebab mungkin kawasan dalam dan sebagainya. Okey, saya tengok sini viewer kita masih lagi 255, 256 ya Dr. Arham. Alhamdulillah, saya berharap malam yang kita dapat daripada produk Himohim ni. Sebab apa? Dr. Arham, Himohim ni merupakan killer produk dalam Atomy yang mana ia merupakan produk pertama di dalam mall Atomy yang sebelum ada produk-produk lain doktor. Ini adalah produk pertama dalam Atomy yang dah berada dalam Atomy 10 tahun yang lepas. Jadi bayangkan dah berapa ramai orang yang sembuh dengan izin Allah apabila kita consume Himohim ni.
Okey. Betul. Okay. Kepada mereka yang belum ahli boleh klik dekat link dekat bawah tu. Okey, dan juga boleh hubungi Dr. Arham dan juga tim, sebab Dr. Arham memang ada satu tim yang akan pantau pesakit-pesakit dia untuk penyakit-penyakit yang seperti disebutkan tadi lah, psoriasis, eczema, doktor penyakit kulit. Itu kita punya case study kita akan buat lah. Kita akan pantau secara rapi, insyaAllah. Okey, doktor, your last word untuk talk show dia doktor malam ini? My last word, okey lah. Okey, untuk semua yang rasa bermasalah, mempunyai penyakit yang kritikal, kronik, yang tiada ubat-ubatan yang boleh menyembuhkannya, jangan risau, insyaAllah kita boleh cuba ikhtiar daripada suplemen-suplemen lain, herba-herba tradisional. Dalam KKM pun tak ada menghalang kita untuk mengambil suplemen-suplemen tambahan lah, herba-herba ni. Sebab dalam KKM sendiri ada menyatakan certain study kalau menggunakan herba dengan ubat KKM pun secara bersama-sama ialah lagi better daripada ubat KKM alone. So apa-apa pun siapa yang punya masalah-masalah tertentu atau penyakit-penyakit tertentu, jangan risau, insya-Allah kita boleh sembuh. Ataupun orang yang tidak mempunyai masalah apa-apa pun boleh ambil hemohim untuk tenaga, untuk preventkan benda-benda yang tak elok lah, seperti cancer cell, radioaktif dan sebagainya. Okey. Okey, terima kasih Dr. Arham kerana malam ni sudi bersama dengan saya kan untuk talk show pertama kita, Dear Doctor. Dan saya difahamkan juga bukan sahaja hemohim yang menjadi hot item dalam ni kan kita Banyak. ada yang mana very good for your skin, hormon, kemudian kita ada vitamin C, probiotic plus dan sangat banyak, dan semua itu kita akan buat dalam program Dear Doctor ni kan, untuk mereka nak tahu lebih lanjut. Sebab bila kita buat live macam ni doktor kan, mereka boleh lihat balik kita punya live ni kan, daripada kita bertanya secara bertulis dan sebagainya. Okey doktor, mungkin selepas ni ada lagi saya akan jumpa doktor ya. Ready doktor? Okey, insyaAllah. Saya agak berminat ada satu produk daripada Korea untuk mata tu. Dia tak masuk lagi lah certain vitamin. Mungkin mereka sedang ada proses untuk menghalalkan lah. Sebab ada certain produk Korea dia menggunakan saya benda yang tak halal lah. Mungkin sebab tu mereka lambat nak bawa masuk Korea. Mereka akan cuba tukar sikit dan bagi masuk dalam Malaysia punya shopping mall. And also pomegranate tu, okay, tu pomegranate pun satu chapter lagi banyak tu nak terangkan, memang sejam lagi dah. Jadi kepada perempuan dekat luar sana yang jadi ahli tu, alhamdulillah, hebah-hebahkanlah kebaikan hemohim ni kepada mereka di luar sana yang sedang sakit, yang orang kata tak ada ikhtiar, dah tak tahu nak buat apa kan, bolehlah beli hemohim ni. Okey, kalau nak jimat beli 4 kotak lah, 1420 dan percuma potes sahaja. Dan bagi mereka yang nak cuba-cuba tu boleh beli sekotak dulu 390, dan insyaAllah sebenarnya dalam Atomy kita ada beratus-ratus produk yang mana belum lagi masuk Malaysia pun masih banyak. Jadi kepada Atomy di luar sana, saya ucapkan terima kasih banyak kerana bersama saya dan juga Dr. Arham dalam program kita talk show Dear Doctor. Dan kita nampak doktor mendapat sambutan hangat ni kita punya talk show lah ni. Itu banyak tu. Masih ramai lagi ni. Wah, dia orang ni. Okeylah, kita jumpa lagi di masa, dan insyaAllah kita akan buat yang lebih baik. Dan minta maaf kalau ada saya terkasar bahasa, semuanya yang buruk itu daripada saya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jumpa lagi di lain masa dalam talk show Dear Doctor. Jumpa lagi, cantik di mata, tenang di jiwa. Bye. Assalamualaikum.